Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama serta Tavisin Perdana Menteri Thailand berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Thailand yang baharu. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Mesyuarat Adat Istiadat bagi pelucutan keahlian sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Diraja dan pelucutan gelaran Pehin Orang Kaya Shah Bandar yang dikurniakan kepada Haji Awang Muhammad Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha serta ditarik balik semua bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan yang telah dikurniakan kepadanya. Pelucutan keahlian sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Diraja dan pelucutan gelaran Pehin Orang Kaya Shah Bandar serta penarikan balik bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan berkenaan berkuat kuasa pada hari Khamis 7 hari bulan Safar 1445 bersamaan 24 hari bulan Ogos 2023. Penganugerahan Beasiswa Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri menyuntik semangat untuk belajar lebih gigih demi meraih kejayaan cemerlang. Keazaman itu antara yang disuarakan oleh para pelajar yang menerima beasiswa Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia kemarin. 92 pelajar menerima beasiswa kerajaan di bawah skim beasiswa ke luar negeri di peringkat ijazah sarjana muda dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa. Majlis Penganugerahan Beasiswa berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, juga menerima anugerah 20 pelajar masing-masing di peringkat menengah dan pra-universiti di bawah skim beasiswa khas dalam negeri bagi melanjutkan pengajian di Sekolah Antarabangsa Jerudong dan Sekolah Antarabangsa Brunei sesi akademik 2023-2024. Saya berasa amat gembira dan berterima kasih kepada His Majesty's Government. Setelah menghabis pelajaran, I would like to contribute to the country by providing my services. Saya berharap untuk mempelajari dengan baiklah dan sepenuhnya untuk sesi pembelajaran saya sampai 2025. Terdahulu, 61 pelajar baharu yang dianugerahkan skim beasiswa peringkat ijazah sarjana muda ke luar negeri bagi sesi akademik 2023-2024 menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menyaksikan majlis penandatanganan Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Matasim, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Pengurusan Beasiswa.
Saya telah pun menerima beasiswa ini semasa saya berada darjah 12 di Jerudong International School untuk menyambung pelajaran saya iaitu International Diploma Program, dan alhamdulillah saya telah pun diberikan peluang lagi untuk menyambung pelajaran saya di luar negara iaitu di University of Leeds. Berterima kasih kepada pihak Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia di atas penganugerahan beasiswa dalam bidang Aircraft Maintenance Engineering and Management. InsyaAllah saya akan melanjutkan pengajian selama 4 tahun. 391 graduan Kolej Perniagaan Laksmana LCB diraikan pada majlis penyampaian sijil kemarin. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para graduan menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang, antaranya Sarjana Muda Sastra dalam Perakanan dan Kawangan, Sarjana Muda Sastra dalam Pengurusan Perniagaan, Sarjana Muda Pemasaran, Sarjana Muda dalam Sains Pengkomputeran, Program KCB, Pearson BTEC dan CTN Guilds. Awangku Muhammad Arina binti Haji Ashahari. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sempena Maharajan Haflul At-Takharuj ke-13 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa diadakan sehingga hari ini di Kampus Sinau Unisa, daerah Tutong. Kemarin diadakan program Mini Agri Talk Sharing Session iaitu sesi perkongsian dari pengusaha-pengusaha industri pertanian antara yang menyertai Yang Berhormat Pangeran Haji Isa bin Pangeran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program dihasrat untuk meraihkan hubungan kerjasama di antara Fakulti Pertanian Unisa dan industri pertanian di negara ini. Manakala di sebelah petang diadakan bengkel tunjuk cara mempelajari teknik pertanian moden iaitu vertical farming dengan menggunakan sistem hidroponik. Program bertujuan untuk mengetengahkan kepada orang ramai, khususnya para belia, cara membina sistem vertical farming menggunakan barang-barang yang mudah diperolehi di pasaran tempatan. Qari Negara Brunei Darussalam Haji Awang Muhammad Zul Hafiz bin Awang Tengah meraih tempat ketiga di Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63. Majlis berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Johan bahagian Qari disandang oleh peserta tuan rumah Malaysia dan diikuti oleh peserta dari Iran di tempat kedua. Sementara itu, Johan bahagian Korea disandang oleh peserta dari Maghribi, diikuti oleh peserta dari Indonesia di tempat kedua dan peserta dari Filipina di tempat ketiga. Dua orang peserta negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan negara bagi menyertai musabakah antarabangsa King Abdul Aziz bagi menghafaz, membaca dan mentafsir Al-Quran di Mekah Al-Mukarramah. Musabakah akan diadakan selama 13 hari bermula hari ini hingga 6 September 2023. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Awang Muhammad Adi Shazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri akan mewakili negara dalam musabakah menghafaz kategori 30 juz Al-Quran. Manakala Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hazbi akan menyertai musabakah menghafaz kategori 15 juz Al-Quran.
Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bengkel penulisan resensi buku sastra kreatif puisi sempena Bulan Bahasa 2023 berakhir kemarin dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Sijil-sijil disampaikan oleh Abang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas bengkel, para peserta berpeluang untuk menyertai peraduan penulisan resensi buku sastra kreatif puisi. Ini merupakan suatu pendedahan yang baru kepada para pelajar, terutamanya dari aspek penulisan resensi, penulisan penulis puisi. Tapi setelah mengikuti bengkel ini, dapatlah saya ilmu yang saya sekurang-kurangnya yang paling mudah untuk membuat sebuah resensi untuk sebuah buku. Lebih 200 ahli pengakap muda, pengakap remaja, pengakap tunas dan pemimpin pengakap dari keempat-empat daerah berpeluang mengadakan lawatan ke Pusat Dakwah Islamiah. Lawatan itu antara aktiviti yang disusun sempena penubuhan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Abang Syahruni bin Haji Sarbini, penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Brunei Muara. Pengisian aktiviti ceramah bertajuk Berbuat Kebaikan. Lawatan antara lain bertujuan menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan agama Islam di negara Brunei Darussalam. Pada sebelah petang, rombongan juga berpeluang mendengarkan taklimat mengenai asas guling tangan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan mengikuti pelbagai aktiviti permainan. Aktiviti seumpamanya dapat menambah pengalaman dan membentuk keyakinan diri, terutamanya melalui aktiviti pengakap. Pendaftaran bagi keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Mei-Jun 2023 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibukakan bermula hari ini 25 Ogos 2023. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggar perkhidmatan ini boleh membuat pendaftaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan memasukkan teks berikut: MOE jarak rego, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan pintar calon dan dihantar ke 888555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan progresif sendirian berhad dan 39966 bagi pelanggan Imagine sendirian berhad. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Pelanggan akan dikenakan pembayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan, hubungi terus melalui talian 867 1355 atau email ke moeresults@macbrunei.com.
Sijil halal yang dimiliki oleh sebuah tempat perniagaan yang terletak di Kampung Lambak, Jalan Brakas telah dirampas dengan serta-merta dan diarahkan untuk melaksanakan aktiviti penyertuan di tempat pemprosesan makanan yang tercemar selepas menemui penggunaan berus jenama sengkora dan 3 berus yang tidak mempunyai jenama yang diperbuat daripada bulu khinzir. Manakala kesemua makanan yang tercemar juga diarahkan untuk dilupuskan dengan serta-merta. Kes disiasat di bawah bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Rampasan itu dibuat selepas satu operasi yang dijalankan oleh para pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah di tempat perniagaan terbabit pada 23 Ogos lalu. Berikutan maklumat yang diterima mengenai perkara tersebut. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasar raya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini dari terjebak mengambil dan menggunakan produk dan barang gunaan yang tidak halal.